Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian. Sekali lagi kita bertemu dalam tazkirah hadis. Kali ini saya buat satu lagi hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab al-walidat rahimat. Bab ibu-ibu itu sifat dia penyayang, dia merahmati, dan dia juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kelebihan untuk jadi ibu, masya-Allah. Kelebihan untuk ibu-ibu. Moga ibu-ibu boleh dengar hadis ni, dia rasa lapang hati dia, dia rasa seronok. Kerana menjadi ibu ni bukan sekadar kita jangan, dia betul, ibu ni fitrah dia, dia penyayang, dia sayang. Tapi kita nak sayang kita kepada anak kita lebih dari fitrah. Kita nak sayang kita kepada anak kita ialah sayang yang menyebabkan kita dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah jangan sayang anak kerana anak semata-mata, tapi sayang anak juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menimbulkan rasa sayangnya kita kepada anak tu dan kepada Allah taala, kita kena baca hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, lalu kita kaitkan dengan iman, kaitkan dengan amal saleh, dan juga kaitkan dengan keikhlasan kepada Allah. Hadis ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari datang seorang perempuan berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atatha Aisyah thalathata tamarat. Aisyah bagi 3 biji tamar. Nampak tak tuan-tuan? Sebab Aisyah pun masa tu bukannya kaya, tapi semangat nak bagi sedekah tu sampai 3 biji tamar pun jadilah. Jadi kita tengok budaya Arab tu, kadang-kadang dia bagi 2 biji, kadang-kadang dia bagi 3 biji. Budaya tu kita kurang sikit lah, kita masih lagi kurang. Kadang-kadang bagi karipap 2 biji ke, bagi macam ni, macam hadiah sedekah. Maka Aisyah membagilah dia 3 biji kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamarah. Maka dia bagi setiap anak 1 biji kurma. Wa amsakat li nafsiha tamarah. Okey. Dan disimpanlah sebiji untuk dia. Ini dalil bahawa dia miskin, tuan-tuan. Bahawa perempuan dia miskin. Sebab kalau dia kaya, dia tak kisahlah setakat kurma 3 biji, dia bagilah kat anak. Maksudnya sebiji kurma bagi kat anak yang pertama, sebiji kurma bagi anak ni suami, anak kecil, dan disimpanlah 1. Fa'akala sabiyan. Maka makanlah 2 budak itu daripada makanlah biji kurma tadi itu. Dah habis, wa nadhara ila ummiha. Maka dia pun tengok kat mak dia, macam nak lagi. Kanak-kanak kan, anak-anak kecil, manalah dia faham, ni untuk hak ibunya, ni untuk mak dia. Dia tak faham. Budak-budak biasa, kadang-kadang dia kita simpan untuk orang lain, dia benak juga. Ini biasa, tuan-tuan. Jangan kita marah dia. Dan hadis ni sebut, kalau dia belum lagi menangis, dia tak faham lagi, tak perlu kita marah dia. Fa'amadat ila tamarati fashaqqatha. Maka dia pun ambillah, ibu tadi ambillah kurma tadi, dia pun belah 2 kurma tu. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Maka dia bagi setengah pada setiap anak tu tadi. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi pun datanglah. Perempuan tu pernah pulang, maka Nabi pun datang. Fa akhbarathu Aisyah. Maka Aisyah pun ceritalah kat Nabi SAW. Nampak tak? Ini suami isteri memang kerja dia ialah kena dengar cerita satu sama lain. Itulah functioning family. Keluarga yang berfungsi itu adalah yang lelaki dengar cerita perempuan.
Dengar kadang-kadang perempuan ni dengar cerita je. Layan dengar cerita. Dengar cerita dia 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada masalah dengar cerita dia. فعمدت إلى التمرة فشقتها فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك وما يعجبك من ذلك apa yang kamu tertarik padanya. Dia kata وما يعجبك من ذلك, apa yang kamu tertarik? Bukan, sesungguhnya ketahuilah wahai Aisyah, laqad rahimahallahu birahmatiha, sesungguhnya sebabkan perbuatan dia tadi itu Allah Ta'ala telah merahmati dia, birahmatiha sabiyaihima, kerana rahmat dia kepada kedua anak dia tadi. Kasihan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni kalau kita kesian dengan kita, kadang kita makan, kita tahu anak kita tu tak cukup dia makan, kita boleh tak cukup, kita kadang-kadang kita pun sengaja tak ambil, kita letak kat tepi. Tak apalah, ayah makan ni je, ayah lagi suka makan yang ni, contohnya ibu lagi suka makan macam ni, ataupun ibu dia sebenarnya ibu dah makan tadi dah, ibu dah sekenyang sikit, sedangkan dia lapar. Dan dia suka bahagian tu, dia bagi ke anak dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan buat macam ni, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok mak kita kan, kadang-kadang mak kita tahu dia suka bahagian bukan ayam lah, kata dia suka bahagian kepak contohnya. Tapi bila tahu anak dia suka, dia tak ambil bahagian tu pun, dia biar kita ambil. Dr. Ali radhiyallahu anhu tak nak kecilkan hati mak dia. Kadang-kadang Ali kata, bila aku makan, aku tak makan sekali dengan mak aku bagi mak aku makan dulu. Dan aku takut ketika mak aku menginginkan yang tersebut, makanan tertentu tersebut, aku ambilnya sebelum ibuku, maka aku takut ibuku kecil hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada agama yang macam ni tuan-tuan. Tak ada agama yang begitu indah macam ni, yang sangat menghargai orang yang penyayang pada orang lain. Apa pengajaran daripada hadis ni? Pertama sekali, bolehnya orang yang susah datang dan minta bantuan, tak ada masalah. Yang bermasalah ialah orang yang mampu, dia pergi minta juga bantuan untuk diri dia, Kalau untuk orang lain tak apa, untuk diri dia. Yang kedua, pemurahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Aisyah ni kadang-kadang 3 bulan rumah dia tak berasap. Aisyah lah yang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah kami dihisap sedangkan makanan kami hanyalah kurma kering dan air kosong saja? Tetapi pemurah juga, kalau dia susah, dia bagi juga ke orang. Yang ketiga, orang bersedekah ni sedekahlah apa yang dia mampu, tanpa dia menyusahkan dia, tanpa terlampau kedekut, tanpa terlampau pemurah sampai menyusahkan dia pula. Yang keempat, boleh kita sebut kebaikan kita, boleh sebut kebaikan, tapi bukan untuk berlagak, bukan untuk kesombongan, tapi untuk mendapatkan, untuk apa? Untuk mengajar. Apa tak, kes ni Aisyah buat baik tak? Aisyah bagi kat orang. Tapi diceritakan pada Nabi SAW, bukan kata aku tak riak ke tak, dia nak cerita di ta'lim, untuk bagi tahu orang. Tak ada masalah. Yang kelima, bahawa hadis dalil bahawa Allah Ta'ala itu merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Bayangkan sayang ke anak macam tu pun dapat pahala, tuan-tuan. Allah rahmat dia. Bayangkan kalau lebih daripada itu lagi, ibu yang sediakan makanan. Bayangkan belah kurma bagi anak makan pun Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala merahmatinya. Bayangkan ibu yang bangun sahur pukul 3-4 pagi, masak sahur. Bayangkan ibu yang penat balik kerja, dia pula yang tolong masak. Dah penat ni, balik kerja dah dengan jamnya lagi, balik dia masak untuk anak dia. Bukan tak boleh beli, tapi dia nak anak dia rasa air tangan dia. Sama tak? Beli pun boleh, bagus juga, tak ada masalah, dapat juga pahala. Tapi yang masak ni, effort dia lebih ni. Lagi kalau belah pun ada, apa tak lagi masak, potong kan? Lagilah banyak ya? Yang keenam, iaitu galakkan untuk sentiasa bersedekah, terutama kepada orang yang susah. Lihat bagaimana orang susah ni, kebaikannya bukan hanya
pada si ibu tu tadi, dapat juga pada kedua anaknya. Yang ketujuh, hadis ni ialah menjelaskan tentang sifat penyayangnya ibu pada anak. Dan sifat isarnya si mengutamakan ibu ni memanglah sifat dia masih sentiasa nak utamakan anak ni. Sebab kita jadilah ibu yang sentiasa mengutamakan masalah anak. Jangan ibu yang kadang-kadang sibuk anak dia terbiar. Yang penting ibu dia boleh jadi cantik. Yang penting ibu dia boleh body slim. Yang penting ibu dia. Sebab tu ibu ni kadang-kadang memang fitrah dia masa makin tua dia makin dah tak slim dah, badan pun tak cantik, sampai dia sibuk dengan anak. Bukan saya kata tak boleh jadi slim, kan ada orang tak boleh anak. Anak dia mengaji ke tak mengaji ke, makan ke tak makan ke, yang penting belilah apa makan. Apa je bagilah apa, bagilah makan Maggi, bagilah makan apa. Yang penting mak dia sibuk sana ke sini. Ada pula yang sibuk dengan NGO sana NGO sini. Anak terbiar di rumah. Anak ini diasuh oleh bibi. Anak ini diasuh oleh kadang-kadang anak bibi dia lagi kena anak dia. Tak jangan jadilah ibu yang betul, yang jaga anak, yang disayangi. Pada isar, ibu ni sentiasa isar. Hadis dari bahawa ibu tu sifat dia isar kepada anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga Allah Ta'ala merahmati sekalian ibu-ibu, terutama sekalian ibu kita, dan sekalian ibu-ibu ni, ibu-ibu muslim, mukmin, salafiyah, yang berusaha payah membesarkan, menjaga anak mereka, mendidik anak mereka dalam keadaan penuh rasa susah. Apatah lagi ibu-ibu tunggal, apatah lagi yang miskin dan seumpama dengan. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka, moga Allah Ta'ala lapangkan jiwa mereka, moga Allah Ta'ala kuatkan semangat mereka, moga Allah Ta'ala mengeluarkan anak-anak salih dan salihah bagi mereka, dan moga Allah Ta'ala temukan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.